Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita baca dari surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun dan yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من
مسد في جيدها حبل من مسد. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita satu kesempatan untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dia melembutkan hati kita, menenangkan jiwa kita dan mengumbat kesedihan kita. Dalam satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa penghilang kesedihan, doa penghilang kedukaan dan kegelisahan, di mana doa Nabi itu setelah Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah, Nabi kata antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi. Ya Allah, aku minta supaya Quran ni jadi taman di hatiku, rabi'a qalbi wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, dan penghapus kegelisahan dan kegundahan di dalam hati. Jadi Quran ni sebenarnya dia perawat ataupun dia adalah rawatan untuk jiwa dan juga pengubat untuk hati. Kalau kita ada masalah berkaitan dengan hati, sikap, hubungan sesama manusia, mungkin kita patut bermuhasabah dengan banyak membaca Al-Quran. Dan bukan satu itu saja, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Quran ni apa yang menjadi syifa. Jadi Quran tu dialah syifa, dialah rahmat, dialah pemberi hidayah, dialah petunjuk, dialah segala-galanya. Kerana dia adalah kalam Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik sekalian alam. Jadi Alhamdulillah, bila Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk berdampingan dengan Al-Quran, maka itu sebenarnya satu kebaikan yang sangat-sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Adapun ayat yang kita baca pada pagi ini, iaitulah surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun ni antara surah yang sangat famous, dan sangat banyak diulang-ulang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dia menyamai 1/4 dari Al-Quran. Dan dapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia sama dengan 1/4 Al-Quran. Innaha ta'dilu rub'al Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali membacakan surah ni dalam solat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca surah ni dalam solat dia. Telah sabit dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Kafirun dengan qul huwallahu ahad dalam salat sunat tawaf dia. Dalam salat sunat tawaf. Kerana selepas daripada Nabi tawaf 7 pusingan, kemudian Nabi salat 2 rakaat tawaf. Dalam 2 rakaat tawaf tu Nabi baca surah apa? Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan Nabi baca qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Itu satu hadis. Dalam hadis yang lain juga dari sahih Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qara'a bihima fi rak'atayil fajr, bahawa Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dua surah ni juga, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, dalam salat sunat subuh fi rak'atai al-fajr. Makna dua rakaat qabliyah subuh tu Nabi baca Qul ya rakaat pertama, Qul huwallahu rakaat kedua. Jadi makna setiap hari ni hak tadi tawaf tu kadang-kadang ni setiap hari ni Qul ya Qul huwallah. Okey? Dan diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat qabliyah subuh dan dua rakaat ba'dal maghrib, dua rakaat selepas maghrib pun Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata ramaqtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 40 wa 20 marrah atau 25 marrah yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Umar, aku perhatikan salat sunat Nabi selama sebanyak 24 atau 25 kali. Dalam qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jadi ini menunjukkan surah ni sangat suka dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kelebihan yang banyak, dia sangat suka dibaca. Baik. Kalau biasanya surah yang Nabi baca ni dan Nabi suka baca ni dan memiliki kelebihan yang besar ni, pastinya inti juga sangat besar maknanya. Walaupun surah ni pendek je, tapi inti dia bila Nabi sangat suka baca, kelebihan dia juga banyak, pastinya inti dia juga besar makna dia. Apa erti surah Al-Kafirun? Ada yang kita tadabbur. Surah Al-Kafirun ni juga dinamakan atau nama Al-Kafirun merujuk kepada orang kafir. Al-Kafirun ni orang kafir. Orang kafir ni kalau bahasa lembut dia mau panggil non-muslim. Non-muslim. Tapi Quran menamakan mereka Al-Kafirun. Jadi nak panggil non-muslim pun boleh, nak panggil Al-Kafirun pun boleh. Orang kafir pun tak salah. Setengah orang dia kata kasar bunyi orang kafir. Seorang ustaz dihalang daripada masuk mengajar di Singapura dalam laporan kerana ustaz ni ekstremis. Kenapa ekstremis? Dia panggil orang non-muslim dengan panggilan kafir. Ajaib. Yang panggil orang kafir dengan kafir ni bukan ekstremis. Yang panggil mereka dengan panggilan kafir ni adalah Allah sendiri. So kalau Allah menamakan mereka tu kafir dan orang Islam menamakan mereka sebagai kafir, itu bukan ekstremis, melainkan kita guna istilah yang Allah guna. Betul tak? Merujuk kepada makna kafir. Kafir atau kufur. Kufur ni lawan kepada syukur. Kufur ni lawan kepada syukur.
Orang yang syukur, dia terima kasih kepada Allah. Orang yang kufur, dia ingkar kepada Allah. Maksud kufur adalah ingkar kepada sesuatu. Dia boleh jadi kufur nikmat, dia boleh jadi kufur akidah. Kufur nikmat boleh jadi juga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal wanita yang banyak masuk neraka. Bila seorang wanita tanya kenapa wanita masuk neraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yakfurnal ashir, yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami. Mereka kufur kepada suami. Nabi guna istilah kufur. Itu kufur nikmat suami. Dia ada suami, dia tidak menghargai suaminya dan dia mengingkari suaminya. Kufur, itu kufur nikmat. Itu kufur nikmat. Pasal apa? Sebab dia beriman kepada Allah tapi dia mengkufuri suaminya. Dan begitulah juga orang yang kufur kepada nikmat-nikmat yang lain. Tapi orang kafir ni, dia ingkar, bukan lagi ingkar suami, bukan lagi ingkar majikan, bukan lagi ingkar ketua kampung, tak. Dia ingkar kepada pemilik sekalian alam. Dia ingkar kepada pemilik sekalian alam. Jadi sebenarnya merekalah yang paling zalim. Merekalah yang paling besar kesalahan dia. Kalau kita panggil penderhaka kepada orang yang ingkar kepada raja, kalau kita panggil pengkhianat, pembelok, kita guna nama istilah-istilah yang berat menggambarkan hubungan dia dengan manusia, maka selayaknya orang yang kufur kepada Allah, Allah guna panggilan-panggilan yang menunjukkan besarnya kesalahan itu. Jadi panggilan kafir ni menunjukkan orang yang ingkar dan derhaka. Kita kalau nama derhaka, penderhaka bunyi besar, kan? Orang ni dia tak taat ni, orang yang kurang taat. Lembut sikit. Tapi kalau nama penderhaka, berat. Begitulah juga istilah non-muslim dengan kafir. Non-muslim orang belum lagi Islam. Orang ni boleh kita guna kepada orang-orang yang lembut hati dia, yang ada harapan untuk masuk Islam. So kita guna istilah belum Islam. Tapi kalau orang tu memang dahsyat, dia punya ingkar terhadap agama, ingkar terhadap Allah ni dahsyat, maka tak salah kalau kita guna panggilan kafir, kerana Allah menamakan mereka sebagai kafir. Jadi kafir ni dalam bahasa kita adalah derhaka, penderhaka atau yang mengingkari. Okay? Kembali kepada maksud ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya berlepas diri dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang kafir. Surah ni juga dikenali sebagai suratul Bara'ah. Suratul Bara'ah iaitulah surah berlepas diri. Maknanya satu surah ni merujuk kepada orang kafir sebagai nama dia kafir, dan merujuk kepada orang Islam, kita mesti berlepas diri daripada orang-orang kafir, daripada amalan-amalan orang kafir. Bukan berlepas diri makna kita tak kawan dengan dia dah. Boleh saja dia jiran kita, kita berkawan dengan dia, kita baik kepada dia. Anak dia sakit, kita pergi ziarah dia sakit. Kita buat makan, kita panggil dia makan. Tapi ada perkara yang bila dia buat berkait dengan kekufuran dia, kita kena berlepas diri daripadanya. Jadi dinamakan surah ni juga sebagai surah Al-Bara'ah, surah berlepas diri.
Dan surah ni juga dia turun, waktu dia turun dulu ada kaitan dengan permintaan orang-orang kafir yang minta Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan mereka. Minta Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan mereka, yakni jangan marah kepada Tuhan mereka. Jangan ajak orang supaya kufur dengan Tuhan mereka. Jangan ajak orang meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala ni. Okey? Kita pakat, kita damai. Kita jangan jadi kerah, jangan bertembung. Ni ayat kadang-kadang orang liberal. Kita ni mana-mana pun okey, jangan duk balah. Biar kita ni harmoni. Harmoni pada sudut mereka tak sama dengan harmoni dari sudut Allah. Harmoni orang musyrikin, dia diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata janganlah ajak orang tinggalkan Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kita. Janganlah ajak orang hanya sembah Tuhan yang satu. Beginilah kita buat satu perdamaian. 1 tahun kami sembah Tuhan kamu bersama kamu. 1 tahun kamu pula sembah Tuhan kami bersama kami. Jadi kita fair and square. Fair and square. Aku sembah Tuhanmu, mu sembah Tuhan aku. Damai. Itu pada neraca pemikiran mereka, orang-orang kafir. Sebab pada dia tak memahami nilai tauhid, nilai keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah selamanya apa yang kamu sembah. Allah perintahkan Nabi jawab kepada orang kafir yang offer kepada Nabi, 1 tahun kami sembah Tuhan kamu, 1 tahun kamu sembah Tuhan kami. Turun ayat Quran, Allah suruh Nabi jawab, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. "Wala antum 'abiduna ma a'bud." Sebagaimana kamu pun tak sembah pada apa yang aku sembah. Dan ulang 2 kali pula tu penegasan Allah Ta'ala. "Wala ana 'abidun ma 'abadtum." Kali pertama guna jumlah fi'liyah, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kali kedua guna jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni dalam bahasa Arab lah kita panggil fi'liyah, menunjukkan penegasan. Wala ana 'abidun. Aku ni tak akan sembah apa yang kamu sembah. Dia punya penegasan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Pada ayat orang kafir sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tak akan sembah apa yang aku sembah. Ayat penegasan pada kita 2 kali dengan lafaz yang berbeza. Pertama, wala ana abidun la a'budu ma ta'budun. Kamu. Yang kedua, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Sifat lafaz yang berbeza menunjukkan penegasan dan dalamnya pengingkaran terhadap sembahan orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ayat ni, surah ni patut dah padan dah dia combine dengan qul huwallahu ahad. Kan? Pasal surah ni menafikan Tuhan selain Allah dan menafikan segala bentuk sembahan dan amalan-amalan kesyirikan, amalan orang kafir, kita nak berlepas diri daripadanya. Jadi surah ni berlepas diri dari kekufuran. Surah Qul Huwallahu Ahad menegaskan ketuhanan Allah Ta'ala. Patut dan padan dia combine sekali. Jadi kalau orang tu faham sebenar-benarnya, setiap kali salat dia memperbaharui keimanan dia kepada Allah dan dia berlepas diri daripada semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Bukan saja-saja combination tu. Combination tu bukan saja-saja. Satu surah berlepas diri daripada syirik, satu surah hanya Tuhan yang aku sembah. Maka itulah dia maksud la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Hakmu sembah tu bukan Tuhan. Aku takkan sembah Tuhanmu. Illallah, kecuali Allah Ta'ala inilah satu-satunya Tuhan dan aku hanya sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi kita bukan saja-saja baca. Lepas ni kita tahu ramai orang baca dalam solat dia qul huwallahu ahad. Qul ya qul huwallah ni bukan dalam rakaat qabliyah subuh saja, bukan dalam rakaat ba'diyah maghrib saja. Kadang-kadang solat zuhur pun dia baca hak tu, solat asar pun dia baca hak tu, solat sunat lain pun dia baca hak tu. Tak apalah, tapi yang penting memahami maksud surah. Baik, satu lagi iaitu salah faham, salah tanggap orang terhadap surah tu. Sebahagian orang dia salah anggap apa tu terhadap surah ni, ialah surah ni surah kebebasan. Kebebasan maknanya apa? Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami, maka buatlah agama kamu sebagaimana kamu nak, tak ada masalah apa. Aku pun buat agama aku, tak ada masalah apa. Maka surah ni menunjukkan kebebasan beragama. Okey. Sehingga ada orang dia kata apa? Kita janganlah ajak orang tu masuk Islam. Kalau dia nak buat agama dia, buatlah agama dia. Nah, sebagaimana kita tak suka mereka ajak orang Islam masuk agama dia, maka dia pun tak suka kita orang Islam ajak mereka masuk Islam. Biarlah dia agama dia, kita agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Salah tu. Tu salah anggap. Surah ni bukan mengiyakan agama orang kafir. Surah ni tidak datang untuk mengiyakan agama orang kafir. Agama yang benar hanya Islam. Surah ni datang supaya orang Islam berlepas diri daripada amalan-amalan orang kafir. Kita kena rujuk balik masa surah ni turun, cerita dia orang kafir ajak Nabi sembah berhala. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi berlepas dirilah daripada agama dan amalan-amalan orang kafir. Tak ada sama sekali dalam surah ni menunjukkan Allah ni bagi pilihan ikut mulah. Nak buat agama selain Islam pun boleh, agama Islam pun boleh. Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Boleh faham tak? Dalam Islam, agama ni hanya Islam. Agama yang Allah redha ni hanya Islam. Sama sekali surah ni tidak memberikan kebenaran ataupun bukan mengendoskan dia sebagai agama yang benar. Bila Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin, maknanya Allah ni letak satu garis
biar kita ni ada beza antara kafir dengan Islam. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jangan seseorang itu berkongsi amalan-amalan kesyirikan. Apa maksud berkongsi amalan syirik? Jangan terlibat dengan perbuatan-perbuatan orang kafir yang berkaitan dengan kekufuran mereka. Mana contoh? Mana contoh? Ada orang dulu bila dia musim banjir, orang Islam pun cuci masjid. Cuci masjid. Maka orang Islam yang lain, orang kafir pun datang cuci masjid. Cuci masjid. Jadi orang kafir cuci masjid. So dia pun kata, jomlah kita pula pergi cuci kuil. Cuci kuil. Maka adalah orang Islam pergi cuci kuil. Dia kata apa? Fair and square. Orang kafir datang cuci masjid, maka kita pergi cucilah kuil. La ilaha illallah. Dia cuci masjid kita tak ada masalah dari sudut akidah kita. Malah kita suka. Bukan setakat dia datang cuci masjid, kita datang dia kalau boleh kita nak suruh dia masuk Islam, duduk di masjid. Tapi bila kita ni orang Islam pergi cuci kuil dia, ada masalah tak dalam sudut akidah kita? Ada. Pasal kita bantu dia mensyirikkan Allah. Sedang Allah paling murka orang yang mensyirikkan Allah. Kita suka tak? Contohlah, saya bagi contoh yang lebih kecil. Kita ni ada pok, ada ayah. Kita ni ada ayah. Tiba-tiba orang tu bermusuh dengan ayah kita. Kita tolong dia buat sesuatu dalam memusuhi ayah kita. Boleh tak? Takkanlah kita buat. Dia tu, kafir tu, dia mensyirikkan Tuhan. Maknanya dia buat salah dengan Tuhan kita, Allah. Allah tidak redha kekufuran. Tiba-tiba kita pula duduk gigi redha dia, kita tolong dia. Nak buat baik benda lain silakan, tapi cuci kuil tu ada kaitan dengan akidah. Kalau dia sakit kita pergi ziarah, kalau dia demam kita bagi ubat, dia nak hantar anak sekolah pun kita gitu hantar. Never mind. Tapi itu amalan melibatkan kekufuran. Satu contoh. Isu lagi tempat kita. Kita ambil isu tempat kita je. Mari malam-malam 25 Disember. 25 Disember raya apa? Christmas. Raya Christmas. Maka pasal hari raya Christmas, mereka menyambut kelahiran Nabi Isa. Kita pun sayang kepada Nabi Isa. Tapi mereka sambut kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dia tu sambutan kelahiran anak Tuhan pada dia. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, cerita bab Nabi Isa ni dalam surah Maryam, di saat orang-orang kafir, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Allah Ta'ala kata, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata, Allah iaitu Tuhan yang memiliki sifat pemurah Ar-Rahman memiliki anak. Mereka kata Allah ni ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Maknanya tuduhan tu sangat berat. Tuduhanmu kata Tuhan ada anak tu tuduhan yang sangat berat.
takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Hampir-hampir langit yang mendengar tuduhan tersebut, hampir-hampir langit itu pecah. Hampir-hampir bumi yang mendengar tuduhan itu terbelah. Dan wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir gunung yang dengar tuduhan itu hancur berkecai. Langit, bumi, gunung, bila dengar orang kafir kata Allah ada anak, hampir-hampir mereka pecah, terbelah dan berkecai. An da'u lirrahmani walada. Semua tu kerana mereka mendakwa Allah ni ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak patut bagi orang atau tidak patut bagi Allah untuk memiliki anak. Langit, bumi, gunung nak pecah, tiba-tiba kita pergi Merry Christmas, pergi pula pakai topi Santa Claus, menyertai perayaan orang-orang kafir. Mana kita dengan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayat ni suruh kita berlepas diri. Kalau mu nak sambut anak Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sorry, akidah kami kata Allah tidak memiliki anak. Lakum dinukum waliyadin. Itu maksud dia. Berlepas diri, lakum dinukum. Mu nak sambut, mu sambut seorang. Aku tak akan terlibat dengan perayaan kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bukan kita pergi sengai-sengai, tak apa, mu ikutlah. Tak apa, agamamu pun agamamu, agama aku, tapi kita sama-sama raya, sama-sama share. Nah, aku Islam, tak apa, aku sambut Christmas pun aku Islam. La ilaha illallah. Tak boleh. Tak boleh menyertai orang-orang kafir dalam perayaan mereka. Kerana perayaan agama mereka ada bertentangan dengan agama kita. Hari sambut dewa ke apa hari? Hari Taipusan ke apa? Sambut dewa pergi Kavadi ke mana? Cocok tu cuci, cocok sini pergi berharap. Kita pergi berharap jugalah. Tak boleh. Itu perayaan orang mensyirikkan Tuhan. Apa kita nak pergi sertai dia? Kalau tiba-tiba datang bala dari Allah, Allah turunkan azab, tiba-tiba dia duduk dalam kelompok tu, nak kata apa? Nabi SAW kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dahsyat. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kena hati-hati dalam soal urusan agama kita. Kita kena sensitif. Bukan ekstrim ni tak, bukan ekstrim, tapi kita defensif. Kita sangat menjaga agama kita. Kerana agama yang Allah anugerahkan kepada kita adalah harta kita yang paling berharga. Dan agama inilah yang akan kita bawa kepada Allah untuk Allah nilai dia. Dan Allah sangat-sangat benci kepada kesyirikan. Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampunkan dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiba-tiba dia berbuat syirik, syirik ni boleh membatalkan syahadah dia. Orang tu mengucap la ilaha illallah, tiba-tiba terlibat dalam kesyirikan. Okey? Terlibat dalam kesyirikan dan amalan-amalan orang kafir. Maka amalan dan tindakan itu boleh mengakibatkan tauhid dia, la ilaha illallah dia
tergugat dan takut-takut boleh terbatal. Jadi ini erti surah Al-Kafirun, bahawa kita orang Islam kena kata kepada orang kafir dalam urusan agama, sorry, saya tak boleh sertai kamu sebab agama saya tak bagi. Dalam urusan lain tak apa. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadin, saya tak boleh ikut serta agama kamu. Pandailah kita sebut dengan cara yang baik. Hak masalah tempat kita ni pula, orang kafir tak gaduh nak sambut raya kita. Orang kita je hak bersungguh pergi sambut raya orang, konon-konon atas nama toleransi. Nah, orang lain tak sungguh nak sambut raya kita. Kalau dia sambut pun sekadar ucapan saja, perayaan. Ada tuan-tuan tengok orang kafir datang solat raya di masjid? Ada? Tu perayaan kita solat raya tak ada? Tak ada, dia takkan datang. Ada dia kata la ilaha illallah? Tak ada. Tapi kita ni habis sebut hak dia ucap. Kalau perayaan dia habis. Kalau Merry Christmas, Merry Christmas. Kalau gongsi faca, kita pergi. Tak tahu makna pun kita sebut lah. Perayaan orang kafir yang ada kaitan dengan agama, kena hati-hati. Yang tak ada kaitan dengan agama, itu adalah hubungan sesama manusia, silakan. Dia buat makan sebab naik pangkat kerja, gila makan, tak ada masalah. Dia makan sebab dia dapat anak, dia seronok, dia belanja, suruh orang apa makan sebab dia dapat anak, dia tak ada masalah. Islam tak larang pun. Apa yang tidak melibatkan agama kita, tidak merosakkan agama, sila. Allah Ta'ala tak larang kita baik kepada orang kafir, tapi jangan ada kaitan yang mencalar agama kita. Seperti mana orang kafir ajak Nabi sembah berhala dia setahun, kemudian Nabi sembah mereka sembah Allah setahun, Nabi sembah berhala setahun. Allah Ta'ala tak bagi. Okay? Berlepas diri daripada kesyirikan, kekufuran. Berlepas diri. Nabi Ibrahim juga alaihissalam sebut, innani bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Ini salah anggap dan salah faham sebahagian daripada masyarakat terhadap surah ini. So kita kena firm, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bukan nak jadi ekstremis bagaimana saya sebut tadi. Sebaliknya, kita nak jaga agama kita. Kita nak jaga agama kita. La a'budu ma la a'budu ibadatakum ay la aslukuha wa la aqtadi biha wa innama a'budu Allah 'ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu wa yarda. Aku tak akan menyembah sembahan kamu, tidak akan terlibat dengannya, kerana sesungguhnya aku hanya menyembah Allah mengikut cara yang Allah suka. Jadi Allah sangat tak suka kepada syirik, kita kena sensitif. Sebagai seorang anak, contohlah, ni saya ambil contoh yang rendah, bukan nak kata Allah tu Tuhan kita ni anak tak, tapi nak sebutnya walillahil mathalul a'la. Kalau kita dengan pak kita pun macam tu, maka kita dengan Allah patut lebih lagi. Kalau kita ni pak kita tak suka kita buat sesuatu, kita kena taat kepada dia sebagaimana dia suka. Lalu Allah Azza wa Jalla, dia Tuhan kita. Dia tak suka orang-orang yang beriman kepada dia terlibat dalam kesyirikan. Dan ini bila sebut menyamai 1/4 Al-Quran, betul?
Kerana cerita Quran ni kebanyakannya menyebut tentang beriman kepada Allah dan kufur kepada syirik. La ilaha illallah. Kita kena melepas diri daripada. Jadi mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita baca surah ni, kita teringat kepada Allah yang Maha Agung dan kita menafikan kesyirikan daripada kita. Ada satu lagi, kadang-kadang perbuatan yang tak sedar dan tak sengaja. Apa dia? Dia tak perasan pun Tuhan tak suka. Iaitu menyimpan objek-objek di dalam rumah yang ada kaitan dengan kesyirikan. Sudah. Objek-objek ni, objek-objek yang ada kaitan dengan kesyirikan. Saya pergi rumah, atas ada dekat dengan apa? Sinilah kawasan dekat-dekat kita ni. Dia hantar bantuan kepada orang dia asal Muslim, dia asal orang non-Muslim, orang kafir, kemudian masuk Islam. Jadi kita pun pergi hantar tu, dia pun tua duduk dengan suami isteri, uzur, mata pun kurang nampak dah. Kemudian ada bantuan daripada perkim apa semua tu, kita pergi hantar. Sampai di rumah dia tu, saya tengok ada patung anak gajah. Sama-sama dia dululah. Dia masuk Islam lama dah dia masuk Islam. Tapi dia simpan sebagai perhiasan. Tak sembah pun perhiasan dia. Saya pun kata, ni kalau boleh patung anak gajah ni, buanglah kata. Pasal apa? Kalau ada patung ni, malaikat pun tak masuk di rumah. Dan kita bimbang dia adalah patung yang ada kaitannya dengan agama-agama lain. Dia kata betul ke macam tu Ustaz? Gitulah. Alhamdulillah, lepas pergi sekali lagi tengok tak ada dah patung tu. Dia tak sedar pun benda tu tak boleh. Kadang-kadang orang kita pergi ke Mesir, pergi ke piramid, dia beli patung Fir'aun. Tak dalam rumah, nak ayatnya dia pernah pergi Mesir. Tuan-tuan, benda-benda lagu tu dia tak ada kata saya saja je beli, saya rasa cantik, saya letak dalam rumah. Kita berlepas diri. Nabi SAW masuk kota Mekah, pecahkan habis patung-patung. Tak naknya orang Islam ni ada kaitan dengan. Dan kemudian kadang-kadang secara tak sengaja dan tak sedar, kita ada ritual dalam Islam yang sama dengan ritual orang kafir. Sudah. Macam mana? Contohnya, kalau zaman dulu kita tengok orang Islam ni ibadat dia di masjid. Mari lately ni kita tengok orang Islam ni ibadat dia di kubur. Di kubur, puja orang-orang yang sudah mati. Puja orang mati ni agama mana? Puja orang mati ni. Islam tak datang untuk puja orang mati tau. Even kalau Nabi SAW setelah baginda wafat pun sahabat tak puja Nabi. Dan Nabi pesan jangan puja dia. Dan jangan jadikan kuburku sebagai masjid, yakni tempat berdoa, tempat bersujud. Jangan jadikan kubur aku sebagai masjid. Puja orang mati ni bukan agama Islam. Agama mana puja orang mati? Tuan-tuan tengok apa? Orang duduk bakar colok puja. Puja siapa? Puja nenek moyang kan? Pergi tengok agama Yahudi, duduk di kubur-kubur agama Yahudi, duduk duduk tunduk bangun. Mari akhir-akhir lately ni datang orang Islam buat ibadat di kubur serupa dengan orang tu. Datang mana ajaran ni? Dari mana-mana datang ajaran ni. Zaman dulu tak ada. Zaman ni ada ni. Puja kubur.
doa di kubur, pergi ke kubur kat Melaka, kalau ada kubur wali pergi cari kubur wali, duduk doa di kubur wali. Pas kubur wali tu pula pergi berdoa di kubur wali tu pula. Tak boleh jumpa kubur, nak bersemayam, nak ibadat di kubur. Itu ibadatnya orang non-Muslim. Kalau tengok kepada Yahudi, begitulah cara dia. Kalau tengok kepada agama penyembahan berhala, itulah dia. Malah kalau kita rujuk asal usul, sembahan berhala ni, zaman dulu muncul sembahan berhala, patung tu sebenarnya adalah watak orang-orang soleh. Watak orang-orang soleh dijelmakan dalam bentuk patung. Lalu dia minta kepada patung tu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Hari ni syaitan dia bijak. Dia kata kalau buat patung, orang kata berhala. Tak payah buat patung, hiaskan kubur tu. Kubur orang soleh tu hiaskan. Buat binaan, letak bunga kuning, letak pulut kuning, letak bunga, letak kain kuning, apa semua sekali. Hiaskan kubur, lalu orang buat kepada kubur persis sama seperti orang buat kat berhala. Yang bezanya, hak ni nampak rupa, hak ni kubur. Kita sebagai orang Islam, ibadat kita masjid. Tuhan kita Allah. Doa kita secara direct antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala yang ajar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, nescaya aku kabulkan doamu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku berdoa atau bertanya kepadamu, katakanlah inni qarib, aku ni dekat je dengan hamba tu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan dengar, aku akan jawab doa orang-orang berdoa apabila dia berdoa. Islam suruh gitu. Islam tak suruh pergi doa di kubur. Kubur ni amalan orang-orang syirik. Kita macam mana? Lakum dinukum waliyadin. Itu agama kamu, aku agamaku. Aku takkan buat apa-apa yang menyerupai agamamu. Lepas tu kita balah balik, qul huwallahu ahad. Pasal apa? Sebab aku memiliki Tuhan yang satu, Allahu Samad, yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak beranakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang boleh bertanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan kembar dia. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kita tak akan terlibat dengan kesyirikan. Jagalah iman kita, jagalah tauhid kita, berlepas dirilah dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu, kita akan sambung idza jaa nasrullah wal fath. Surah-surah ni makin hujung makin pendek, tapi makin pendek makin dalam makna dia. Ni makin kejap, walaupun pendek tapi isu dia surah-surah ni sangat besar. Makin akhir 1/4 Quran. Pergi sikit lagi qul huwallahu 1/3 Quran. Walaupun dia pendek, makin ujung makin pendek, tapi dia makin inti dia makin dalam. Mudah-mudahan kita memahami maksud ini insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما وارزقنا فهما
اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا صالحا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.